Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-66. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ada satu kaum yang diletakkan oleh Allah dalam bahagian ibadat semata-mata, dan ada suatu kaum yang lain diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu diberikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan ketahuilah kemurahan Tuhanmu tak dapat dihalangi, terlalu banyak dan terlalu hebat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah ini adalah hikmah yang nak gambarkan kepada kita keadaan orang-orang baik. Maka pengarang dia gambarkan orang baik ni dua kelompok. Satu kelompok orang baik ni orang yang rajin beribadat, sungguh sembahyang, pergi masjid, pergi belajar, zikir, baca Quran, ni orang baik. Sini kita payah sikit bertemu. Saya suka perhati kalau masa duduk di Madinah. Di Madinah ni tuan-tuan, terutamanya kat Masjid Nabi lah. Ni cerita bukan zaman Covid lah, zaman. Di Madinah ni tuan-tuan akan tengok, kalau tuan-tuan duduk lama di Masjid Nabi ataupun duduk di Madinah, tuan-tuan akan perhati ada beberapa keadaan tuan-tuan akan payah nak dapat. Pertama, nak dapat sah pertama sembahyang. Kedua, tuan-tuan akan tengok nak masuk ke Raudah lah. Kalau musim puncak payah, kena pakai kabel juga. Kabel ni bukan akhirat je, dunia pun kena kabel dah. Mana tu orang lain kabel untuk projek ke apa ke, tapi kabel nak masuk pun ada juga setengah-setengah tu. Yalah, kalau tuan-tuan perhati, orang yang duduk sah pertama Masjid Nabi tu kebanyakannya orang sama. Percayalah, tengok, biasanya dia akan datang sejam sebelum sembahyang. Sudah sembahyang selesai, dia keluar. Nak sembahyang Zuhur pukul 1, pukul 11.55 ada dah. Ada dah. Ya, tanda sejadah. Lepas tu keluar. Itu biasa orang sah pertama. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, bagi tahu pada Syekh umrah, kata saya nak terang sah pertama sekali. Perhati tengok, duduk tu tengok, lepas tu mari. Lepas tu kita lepas Zuhur kita pergi ke Asar pula. Kita akan tengok orang yang semayang dekat tu lebih kurang sama je. Hebat puak-puak ni boleh semayang macam tu. Kadang-kadang tua, ya Allah, macam mana pahala Allah bagikan dia. Dah lah dia tunggu solat, dah lah duduk dalam Masjid Nabi, dah lah duduk sah pertama, dah lah Allah. Lain tuan-tuan, dia dapat kelazatan tu bab solat, bab baca Quran. Ada puak-puak ni kerjanya baca Quran, dia tak rayak tapi dia khatam, boleh katakan sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali baca je. Ada orang macam tu. Ni khidmat untuk ibadah, dia ibadah je, ya Allah. Kadang-kadang kita duduk dalam Masjid Nabi tu, kita tengok ada jenis orang kulit hitam. Saya ramai kawan-kawan dulu lah. Dia duduk congok belakang di tiang sejik tu, pegang zikir. Itu. Dan bukan seorang tu, ramai. Ni tempat
masjid Nabi ni bukan macam masjid kampung kita, negara kita. Dia lain, dia istimewa tu lebih selain daripada Masjidil Haram. Tengok sama. Ada orang macam tu. Dan ni menunjukkan ni orang panggil ahli ibadat. Kita tak faham macam mana hidup dia macam tu. Dia khidmat pun Allah bagi rezeki kat dia. Pengalaman saya, ada seorang tua baik dengan saya, dia bagi gambar saya sekeping. Namanya Syekh Saleh. Syekh tu sebab dia tua. Dia khatam Quran ni 2-3 hari sekali. Perangai dia kecil orang rendah kat sini saya. Orang tua, orang Yaman. Dia akan tengok orang Melayu ke, orang apa ke, dia akan ambil Quran, mushaf dia bagi. Dia pun tunjuk surah tu. Lepas tu dia suruh orang tu dengar, dia pun baca, tak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab, sampai habis. Setakat kita gerak. Dia suka buat macam tu. Kalau dia salah pula kita betul, suka dia. Saya khatam. Kerja gitu. Oleh kerana dia suka belajar dengan sama dengan Syekh saya, belajar. Satu hari saya cakap dengan dia, kata, Syekh, aku nak pergi Mekah ni. Daripada Madinah nak pergi Mekah. Bila kata nak pergi Mekah, dia pun kata, dia style orang lama. Dia ambil poket dia, dia bagi kat saya duit. Ini tahun 80-an, 90, awal 90 kan, bagi duit. Duit tu diikat dengan getah. Duit 5 riyal. Getah. Semua 5 riyal, cara tu bagi. Saya kira-kira ada 195 riyal. 195 riyal tu saya pergi ke Mekah. Saya duduk Mekah sehari 2 untuk makan minum, naik kereta pulak balik ataupun bas pulak balik, lebih lagi 5 riyal. Masa tu sekarang 100-200 riyal tu sama sedah je. Tu nak ceritanya pelik. Dia tak kerja tapi rezeki. Saya dah tengok orang Arab mari ni. Arab ni tak ada macam Melayu. Arab ni kalau dia bagi tak macam kita seria tu ketar tangan kita Parkinson. Tengok seria tu. Ingat 20 sen. Kalau 10 tu lain lah. Arab ni saya duk perhati, kalau temu dia tu sah ambil duit bagi. Ambil duit bagi. Sebab apa? Sebab dia khidmat kepada Allah. Tak jauh lah Tok Bilal, Tok Imam. Mana ada kita tengok Tok Imam kuruh, melainkan kanser lah, sakit. Tok Imam, Tok Bilal ni gemuk-gemuk. Kampung kita ni sedap, maksudnya cukup rezeki Allah bagi. Tu khidmat kepada agama Allah, umat Allah. Ini dia. Jadi orang ni jenis orang yang ibadatnya banyak, selalu gini. Kita pun seronok ni orang baik sangat. Ni kita panggil ashabul yamin. Tapi ada satu golongan lain. Golongan ini yang kita katakan dia ni Allah suka. Bila Allah suka kepada golongan ni, kadang-kadang kita tengok dia buat benda tu tak banyak, tapi Allah suka. Dia masuk masjid, dia sembahyang 2 rakaat. Kawan Nung sembahyang 15 rakaat, dah 20 dah. Dia sembahyang 2 rakaat je. Duduk. Allah suka. Macam mana Allah suka? Bila Allah suka ni, yang nombor 1 sekali, bila kita berbincang berkenaan dengan ibadat, dia bukan lagi musabaqah zahir. Musabaqah zahir ni maknanya berlawang. Syekh entah bagus, Syekh entah boleh apa ni, hebat entah Syekh, entah boleh baca Quran 10 juzuk sehari, entah boleh, Masya Allah, entah istiqamah, boleh zikir la ilaha illallah sampai 100,000 sehari, bagus entah Syekh. Entah pun boleh selawat atas Nabi sampai 50,000 sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, bagus entah Syekh. Ni orang yang bagus. Tu. Ini perlawanan zahir. Perlawanan yang lebih hebat daripada itu ialah perlawanan batin, hati.
Yang inilah yang menyebabkan inilah ahli mahabbatullah, hati dia bersih. Kita baca satu hadis, Allah Subhanahu wa taala tengok kepada hati. Tengok hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sini sebut Abu Yazid Al-Bistami kata, ittala Allahu ala qulubi awliyaihi faminhum man lam yakun yasluh li hamlil ma'rifah sarfan munshiruluhum bil ibadah. Maknanya ada orang tu Allah tengok hati wali-wali dia ni, ada orang ni dia ni tak boleh sampai tahap makrifah, tapi Allah bagi pada mereka suka ibadat. Ibadat aja. Ni orang panggil ahli zuhud, ahli ibadat. Ni orang kaki ibadat ni, an-nasik, orang kuat ibadat. Tapi orang ni hatinya bersih, hati ni bercahaya, hati ni dengan nur makrifah lain. Bila dah dapat macam tu, kita tengok kalamnya penuh hikmah, kalamnya akan membawa satu sinar petunjuk dan napuk. Hak ni kalau kita boleh tengok majlis dia mari sejuk, cakap sepatah dengan orang baik, cakap sepatah orang baik. Puak-puak ni tuan-tuan, puak-puak ni kadang-kadang dia tak macam kita ceramah 2 jam setengah dah. Kadang-kadang 2 patah je, tapi 2 patah tu orang tu pegang sampai hayat dia jadi soleh betul-betul. Hamba dengar seorang ulama besar daripada Jordan. Dia pun asalnya duduk Syria. Ulama besar ni dia pakar hadis. Allamah Al-Muhaddis Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Alim hadis banyak kitab tahqiq, dan dia ada satu kata orang institusi lah ibaratnya, ramah PhD buat ni. Mati dah rahimahullah. Orang tanya dia satu soalan, siapa di kalangan ulama yang kamu rasa sedih bila dia mati? Semua ulama kalau mati maknanya rasa tertaksir, terkesan dalam hati. Siapa antara ulama ni dalam hidupmu bila dia mati mu rasa sedih sangat? Dia kata salah seorangnya ialah Syekh Hasan Habban Nakih. Saya tak sempat bertemu, tapi saya belajar dengan ramai murid dia. Syekh Hasan Habban Nakih, yang kita tak tahu pun hubungan dia dengan Syekh Hasan Habban Nakih ni. Sebab Syekh Hasan Habban Nakih ni dia orang yang alim, dan orang alim ni ramah. Tapi plus alim ni, dia ni pemberani. Tu orang tak boleh nak lawan dia tu berani. Saya sempat dengan adik dia pun berani dah. Hafiz Asak pun termenung dengan adik dia dah, Sadiq Habban Nakih. Tapi kalau Syekh ni Hasan mati 3 hari selepas ataupun sebelum Syekhul Azhar mati, iaitu Abdul Halim Mahmud. Syekh Hasan Habban Nakih ni tu, dia punya berani dia bila wakil Presiden mari kat dia bagi tahu, hang kalau nak khutbah Jumaat jangan tak ikut apa yang telah digariskan ini. Dia panggil semua ulama, warning. Hasan Habban Nakih bangkit. Dia kata cukuplah, dengan jubah saya ini akan menjadi kain kafan saya. Itu jenis orangnya, memang berani sungguh. Tengok anak-anak murid dia pun luar biasa. Kata Shu'aib Arnaud, aku pernah naik atas mimbar khutbah ataupun ceramah. Hasan Habban Nakih dengar. Apa yang dia buat? Dia datang ke aku yang muda tu, dia ambil piah dia tu, dia bagi ke aku. Wallahi aku amat hormat kepada dia gini-gini. Sebab dia kenal orang ni, walaupun masa tu budak lagi.
ada tajuk. Ini masalah hati, masalah tengok lain tuan-tuan. Baik, yang kita nak bincang ni ialah dua-dua tu baik. Ni ahli khidmah, bagus. Oh, ni hak jenis baik, hak ni ramah, kita boleh pilih ni. Tapi hak yang paling kita nak jaga sangat, kita nak baik sangat, macam mana kita nak bersihkan hati kita. Masalahnya tak ada kedai bersih hati. Bersih tubuh kita boleh cari sempu, cari sabun, cari apa benda lah, bahan-bahan yang sesuai, boleh mandi, boleh basuh, boleh gosok, boleh. Tapi hati kat mana? Hati ni lah yang kita kena bersih. Nak bersih hati ni, ini luar biasa. Kalau sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dia sebut tentang ajaibul qulub, keajaiban hati. Oleh kerana itu sesuai kalau kita tengok manusia yang hebat macam mana hati dia. Ada kisah yang kita kena tahqiqkan. Nabi pun nak sebut, ittala alaikum ahlul jannah al'an yattali'u alaikum min ahlil jannah rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan masuk kepada kamu seorang lelaki ahli syurga. Masing-masing tengok orang biasa. Nabi cakap kali kedua orang biasa, Nabi cakap kali ketiga pun orang yang sama, orang biasa. Lepas hari-hari tu sahabat nak pergi cek macam mana Nabi kata dia ni ahli syurga, apa istimewa dia. Sahabat sama sahabat juga, tapi dia bukan sahabat tak kenal sangat. Pergi tidur, tengok masa tidur, masa makan, masa hidup biasa. Akhirnya sahabat lepas 2-3 hari nak tengok special amalan tak ada. Tanya dia, tuan, hamba dengar Rasulullah SAW kata tuan ni ahli syurga. Kalau kita lah Nabi kata gitu, menepah lalu dah. Allah dah leseng. Tapi dia ni ahli syurga sungguh, dia tak macam tu. Tuan-tuan, apa special amalan anda yang menyebabkan ni? Dia kata aku macam, mu tengok aku macam ni ya. Tu saya nak ceritanya, bukan jenis hak jenis kuat ibadat tu. Hak kuat ibadat silakan, bahkan itulah yang baik bagi dia. Tapi hak ni tak. Akhirnya dia kata, aku tidak ada rasa hasad, dengki, dendam, kesumat pada mana-mana orang. Allah, inilah satu perjuangan. Hati bersih. Bila hati itu bersih, Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi buka kota Madinah, Mekah, tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Yang mana orang-orang kafir Mekah ni begitu memusuhi Nabi, yang amat bukan sikit hak nak bunuh. Nabi kena ugut bunuh bukan 3 orang, bukan 3 hari, lama. Mari ni ada masa Nabi tawaf tu, ada lagi duduk di bucu Kaabah, kalau boleh nak jember kat Nabi, nak pergi rodok perut Nabi. Ada lagi. Nabi tengok dia, Nabi kata apa khabar? Baik. Lalu walaupun nak tahu dah orang ni dah okey, tak ada apa. Nabi pergi gosok dada dia, ya Allah bagilah niat yang baik, hati yang gini. Dia kata, wallahi sebelum tu Muhammad adalah sebenci-benci makhluk Allah atas muka bumi pada hati aku. Tapi sekarang wallahi sekasih-kasih hamba Allah kepada hati aku. Tengok hati. Nabi kata, ya orang Mekah, ma zannukum anni fa'ilum bikum, musaka aku buat apa kat kamu? Mereka jawab, akhun karim libni akhin karim, anak yang mulia daripada saudara yang mulia. Nabi kata, izhabu fa antum tulaqa. Kalimah ni tuan-tuan, piagam bangsa-bangsa bersatu pun tak ada. Yang adanya hak asasi jaga tawanan perang. Nabi bukan jaga tawanan perang, bebas. Dan kalimah fa'antum tulaqa ni kalimah sebagai memuliakan karamah insaniyah. Itulah hebatnya.
Jadi golongan yang kedua itulah golongan yang paling payah, iaitu golongan yang kita kata mereka yang benar-benar hatinya baik, maka Allah kasih pada mereka. Bila Allah kasih pada mereka, kita nampak zahir amalan mereka sikit, tapi Allah jinakkan hati-hati manusia suka kat mereka. Bayangkan Junaid al-Baghdadi rahimahullah, ketika mana disebut, saya kena cek dari segi sejarah tarikh, iaitu Harun al-Rashid berjalan bersama dengan rombongan yang ramai duk pakat duk tunggu, termasuk permaisurinya Az-Zubaidah. Disambut ramai orang duk tengok, ini Khalifah Abbasiyah yang hebat jalan dengan gerombolan ramai duk tengok. Tengah-tengah ramai ni semua pakat lari balik. Nampak suruh jadi Zubaidah bisik orang sebelah, tanya, mana mereka ni? Mereka kata mereka pergi sambut, pergi tengok seorang lelaki yang baru keluar jalan dengan tukar. Maka kata dia, siapa orang tu? Ingat nak marah, takut ni. Itulah dia Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Bila dengar, dia kata, itulah dia khalifah sebenar. Junaid al-Baghdadi pakai pun baju biasa, darwish, miskin, tapi hati manusia suka dia. Allah, ni benda yang payah, tuan-tuan. Ya, inilah benda yang mahal. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah.